Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sahaja jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Imam sihat, Imam? Lama tak jumpa Imam. Pergi umrah kan? Umrah. Berapa hari? 16. Berapa hari di sana? 12. Syarikat mana? Apa nama ni? Oh, 6,000 lebih kot no? 6 lebih ke 7? Oh, tak apalah. Ni haji lama dah kot no? Pergi haji lama dah kan? Saya nampak ada siak. Selalu siak tu ada. Ada Tok Siak. Apa nama Tok Siak tu? Selalu dia ada Tok Siak tu. Ada tadi ke tak? Apa nama siak tu? Selalu dia ada. Jadi saya tak nampak dia. Apa nama tahu dia tu? Orang Seram mana? Tak ada? Oh ya ke? Tak apa tuan-tuan. Kita berhenti ni mana tuan-tuan? Oh, Imam abang dah 115. Jadi kita tengok 152 kan? 152 kemudian, betul? Ya. Di situ kan 152 kemudian Abul Haytham. Di situ nah. Kita masih lagi di bawah perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi huraian dia lah. Yang mana saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, perjanjian Aqabah yang kedua ni, isi dia yang pertama, mendengar dan patuh kepada Nabi SAW dalam apa jua keadaan. Itu isi yang pertama. Isi yang kedua, berpatutan. Berpatutan, berbelanja ketika mewah ataupun susah. Yang ketiga, buatlah baik, tinggallah kejahatan. Kemudian yang keempat, jangan takut dengan apa-apa ancaman semasa menjalankan perintah Allah. Baik. Kemudian yang kelima, belalah Nabi SAW apabila Nabi SAW minta bantuan. Jadi ada 5 lah isi penting dia. Yang mana Janji Aqabah ni walaupun benda dah lepas, lama dah tuan-tuan, tapi kalau kita pun amalkan isi perjanjian ni, kita juga akan bahagia dunia dan akhirat. Baik. Jadi kita tengok sambungan dia tuan-tuan. Sambungan dia di muka surat 152. Setelah Nabi SAW bentangkan bai'ah lah. Jadi ada seorang sahabat nama dia Abul Haytham Al-Tayhan. Baik, dia kata apa? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Kemudian Abu Haytham At-Tayhan menyampuk katanya, wahai Nabi Allah, jadi Nabi Muhammad SAW, antara kami dan Yahudi ada satu perjanjian yang akan terputus. Dan tuan-tuan tahulah, Aus dengan Khazraj, dia ada perjanjian dengan Yahudi. Jadi kalau mereka bai'ah pada Nabi SAW, maka perjanjian mereka dengan Yahudi terputus. Takkan nak membela Yahudi, mentang Nabi SAW. Sebab Yahudi musuh pada Islam.
Jadi bila mereka janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, automatik janji setia depa dengan Yahudi batal. Kena tahu di Madinah tu ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir kan. 3 suku yang besar. Jadi bila depa dah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka batallah perjanjian depa dengan Yahudi. Tuan-tuan tahulah bila sebut Yahudi ni, dia merujuk pada bangsa dan agama, tuan-tuan. Bangsa merangkap agama, kita panggil agama Yahudi, bangsa Yahudi. Asal dia apa? Asal dia bangsa, tuan-tuan. Dia daripada suku Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub dia ada 12 orang anak. 12 orang anak, salah seorangnya Yahuda tu. 12 orang anak dan jadi 12 suku Yahudi tu. Rubin, Simon, Lewi, Yahuda, dia ni, Yahudi ni lah. Nama anak Nabi Yaqub tu Yehuda, Isakhar, Zabulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yusuf, Bunyamin. Jadi ada 12. Tapi anak Nabi Yaqub bukan 12, dia 13 seorang lagi. Nama dia Dina. Tapi Dina ni perempuan. Orang tak nasab daripada perempuan kan tak kira. Betul tak? Daripada perempuan, dia tak jadi wali pun tak boleh. Betul tak? Nak dapat apa? Nak jadi wali tak boleh. Kemudian nak dapat pusaka pun tak dapat jadi apa? Sobah. Jadi dia tak kira lah hak yang Dina tu, suku tu. Jadi dia kira 12 orang. Ya, 12 orang anak Nabi Yaqub alaihi salam. 6 yang pertama daripada Lia. Lia. Yang 6 apa? Kemudian Yusuf dengan Bunyamin, mak nombor 2. Rahil, mak muda. Rahil. Kemudian lagi apa? Sebahagiannya daripada hamba yang bernama Bilha dan Zilpa. Baki dia lah. Daripada hamba sahaya. Jadi yang jadi Yahudi ni macam mana? Sampai sebut dia ni Yahudi merujuk kepada bangsa dia pun, agama dia pun sekaligus. Padahal Nabi Yaqub ni agama dia apa, tuan-tuan? Islam. Sebab ada setengah orang dia salah faham, dia anggap dulu agama yang betul agama Yahudi. No, tak ada agama Yahudi. Agama yang betul adalah agama Kristian dulu. Tak ada. Agama ni daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, agama yang betul agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tak ada yang lain. Agama Nabi Adam seterusnya sampai semua nabi, tuan-tuan. Ya, wa huwa sammakumul muslimin, dalam Quran sebut Allah lah yang beri nama pada kita Muslim. Apa makna Muslim? Muslim maksudnya orang Islam. Boleh kan? Muslim adalah orang Islam. Siapa yang bagi kita gelaran Muslim ni? Orang Islam. Allah yang bagi. Wa sammakumul muslimin. Sebelum ini dan akan datang, yang bagi nama Islam, Muslimin, kita ni Muslim, Allah yang bagi. Jadi macam mana boleh jadi agama Yahudi? Ceritanya apabila mereka ni berkembang, 12 suku ni lah berkembang, kemudian mereka duduk di Israel tu yang ada sekarang ni lah. Dia bahagi dalam 12 wilayah. Ikut 12 mereka ni lah. 12 ni kecuali Lewi. Lewi ni sebab mereka ni jadi apa? Jadi imam, jadi ulama. Jadi dia tak dapat tanah. Jadi bahagian mereka tu bagi dekat anak Nabi Yusuf alaihi salam, iaitu Ifraim dengan Manasyi. Jadi ada 12 lah, tuan-tuan. Di mana Palestin tu ada 12 tempat. Tu yang dia penak sangat tu. 12 tempat dia. Kemudian paling hebat sekali, kerajaan mereka yang paling hebat ketika mana Raja Sulaiman alaihi salam. Ini Nabi Sulaiman lah. Nabi Sulaiman lah raja yang paling hebat, paling berkuasa, yang paling apa? Seluruh daripada dulu sampai bila-bila lah, tuan-tuan. Nabi Sulaiman lah yang paling berkuasa dan kuat. Jadi Nabi Sulaiman lah puncak kejayaan bangsa Yahudi lah. Jadi tuan-tuan, daripada 12 ni, bila meninggalnya Nabi Allah Sulaiman, mereka bergaduh. Walaupun mereka ni keturunan Nabi, tuan-tuan, gaduh jadi pecah dua. Satu di belah utara di Samaria, satu lagi di selatan di Jerusalem. Pecah dua. Kerajaan dia pecah dua. Jadi disebabkan Yahuda ni dia dalam 12 anak Nabi Yaqub alaihi salam ni, dialah yang paling ramai dan dominan. Jadi bila sebut Yahuda tu merujuk kepada seluruh keturunan Nabi Yaqub. Faham tak no? Sebab dalam banyak-banyak anak Nabi Yaqub ni, yang paling dominan adalah Yahuda, suku Yahuda tu. Suku Yahuda tu ramai, anak dia ramai, cicit dia ramai, berkembang biak ramai.
Jadi maksud dia Bani Israel sekarang ni daripada keturunan Nabi Yusuf tak ramai. Daripada keturunan Dan, Naftali sikit. Daripada keturunan apa? Simon, Ruben tak ramai. Lah ni Yahudi yang ada 12 juta ni paling ramai daripada keturunan Yahuda. So Yahuda merangkumi semua. Habis tu nama agama Yahudi. Agama Yahudi apabila mereka asalnya Islam, tapi mereka tak mau terima Nabi SAW, maka batal Islam mereka tu. Betul tak? Tapi mereka masih lagi berkeras, betul tak, dengan agama mereka. So mereka bukan agama Islam. Agama tu agama mereka, agama Yahudi. Agama khusus mereka lah, Yahudi. Bukan agama Islam. Agama pegangan mereka yang menolak Nabi SAW. Dan mereka juga menokok tambah kitab-kitab dulu. Taurat, Zabur ni, yang hak betul ni mereka ubah. Itulah pegangan mereka. Taurat, Zabur ni mereka ubah, dan mereka tak beriman dengan Nabi SAW. Itulah pegangan Yahudi. Baik. Jadi Yahudi yang ada di Mekah, Madinah ni, macam mana boleh ada di Mekah ni? Asalnya dia berduduk di Palestin. Apabila mereka ni ingkar pada Nabi SAW, meninggal Nabi Sulaiman, mereka bergaduh. Datang lagi Allah Ta'ala hantar lagi Rasul banyak, dakwah pada mereka. Tapi mereka tak mau terima juga. Tak mau terima, maka Allah datangkan musibah. Musibah apa? Pemimpin-pemimpin yang zalim. Sebab tu tuan-tuan, benda yang kita ingat tuan-tuan, kalau rakyat sebuah negara tu banyak yang tak semayang, banyak yang rasuah, banyak pecah belah, tak layak rakyat negara itu mendapat pemimpin yang adil. Tuan-tuan faham tak? Itu sebagai hukuman. Sebab tu kita bila tengok, tak kira lah perang ke, pilihan raya ke, apa benda lah tuan-tuan, dalam Quran sebut wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dan apa bima kanu yaksibun. Seperti itulah kami jadikan sebahagian orang zalim menjadi pemimpin bagi orang zalim, balasan pada perbuatan mereka. Nampak? Sebab tu kita tengok mana-mana negara lah tuan-tuan, kalau tengok pilihan raya ke apa, pasal apa yang hak baik ni tak naik, yang tak ada rekod ni tak naik, betul tak? Yang tak ada rekod rasuahnya, saya sebut umum tuan-tuan, tak ada kaitan dengan hidup dan mati tuan-tuan, umum saja saya sebut. Kita tak kira lah, tak ada kaitan dengan Ukraine ke Rusia ke tuan-tuan, tak ada kaitan. Kita tengok kenapa ada pemimpin yang baik, solat jaga, tak ada rekod rasuah, tak ada rekod pecah amanah, orang yang baik, tapi pilihan raya kalah, ataupun pertandingan apa-apa kalah, pemilihan dalam apa Republican ke kalah. Tuan-tuan tengok pada rakyat dia. Kalau rakyat dia baik, rakyat dia soleh, Allah dengan rahmatnya Allah Ta'ala akan jadi mereka mendapat pemimpin yang soleh. Boleh ya? Tapi kalau rakyat dia mau ramai semayang pun tak, betul tak kan? Puasa pun saat puasa, saat tak puasa, betul tak tuan-tuan? Macam manalah kita nak mendapat rahmat pemimpin yang adil? Tuan-tuan tengok dulu, tuan-tuan dulu kan, tak apa kita tengok mana-mana negara tuan-tuan, zaman Umar bin Abdul Aziz, betul tak? Semua senang tuan-tuan, zuhud. Umar bin Abdul Aziz zuhud, perintah 2 tahun betul kena racun kan. Tapi zaman dia orang semua senang, pasal pemimpin yang adil dia. Bila dia yang adil, dia tak ambil harta negara pada dia, dia tak percaya amanah. Hatta ketika kemarau pun dia ambil apa, suruh ambil gandum, tebar ke angin kan, angin datang tebar, takut nanti ada burung-burung yang kelaparan, nanti dakwa aku di akhirat. Umar bin Abdul Aziz semua hidup bahagia, senang, kaya tuan-tuan. Bila hasil negara dibahagikan adil, bila rakyat dia bagus ya. Sebab tu kadang-kadang perlu kepada dakwah tuan-tuan, betul tak? Dakwah perlu. Ustaz-ustaz kena main mengajar masjid, surau, bagi orang faham Islam, dekat dengan agama. Betul tak? Jauhi perkara-perkara khilafiyah, betul tak? Dan ni kita tengok ustaz-ustaz di Facebook, di YouTube, khilafiyah tuan-tuan, betul tak? Sampai sudah tak habis tuan-tuan. Bukan ngajak masyarakat dekat dengan apa agama, jauh lagi tuan-tuan. Cari salah pula, betul tak kan? Tengok kalau ada ustaz ni ada video salah, mana yang kita boleh sapu tuan-tuan. Jadi agak malang lah bagi saya, betul tak kan? Agak sedih dan malang lah. Sebab tuan-tuan, lah ni ilmu senang dapat tuan-tuan. Saya bagi tuan-tuan, ilmu senang dapat. Saya ada Maktabah Syamilah. Tuan-tuan bagi tahu saya, tuan-tuan nak hadis, so check sanad mana, perawi mana, saya boleh check. Saya boleh check. Tuan-tuan nak tanya satu masalah, saya boleh cari A to Z. Semua ada tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan faham bahasa Arab. Tuan-tuan faham bahasa Arab, segala dalam ni klik saja tuan-tuan. Ni dalam handset saya ni. Berapa puluh kitab tafsir tuan-tuan sebut ada dalam ni. Kitab hadis semua ada dalam ni tuan-tuan. Kitab fiqh macam-macam jenis ada tuan-tuan. Ilmu senang dapat.
Jadi sepatutnya ilmu ni kita gunakan untuk mengajak masyarakat dekat dengan agama, tuan-tuan. Kalau kita nak sembang bab khilafiyah ni tak selesai. Betul tak, tuan-tuan? Tak selesai. Baik, sudah tak selesai. Baik, tuan-tuan, tak apa. Itu cerita dah, tuan-tuan. Kemudian, jadi depa kata depa ada janji dengan Yahudi. Sekiranya Allah menganugerahkan kuasa dan kemenangan ke atas tuan hamba, yakni Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam, maka berharap sangat agar tuan hamba tidak meninggalkan kami. Silalah masuk ke dalam kumpulan kami. Maksud dia, janganlah kalau nanti Nabi SAW dah menang, Rasulullah tinggal depa di Madinah, Rasulullah kembali balik ke Mekah. Kan Nabi berasal daripada Mekah, bukan daripada Quraisy. Dan tuan-tuan pun tahu kan, ketika mana perang di Taif, Perang Hunain dapat harta rampasan banyak, tuan-tuan. Ni hujung hayat Nabi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Masa perang Hunain ni, tuan-tuan, pada tahun 8 Hijrah, dapat harta rampasan perang banyak. Jadi masa perang Hunain ni banyak orang Mekah Quraisy baru masuk Islam. Banyak harta rampasan perang Nabi bagi dekat Quraisy. Sebab depa ni baru masuk Islam. Nak bagi kuat iman depa tu kan. Dan muallaf, betul tak? Muallafatul qulub. Dia panggil muallaf ni maksudnya orang yang kita nak jinakkan hati dia. Orang yang suka dengan Islam. Jadi Nabi banyak bagi harta kat depa, maka orang Ansar sedih. Seolah Nabi dah lupa kat mereka. Maka Nabi panggil, Nabi berkhutbah, menangis Nabi, menangis, para sahabat menangis. Kata Nabi pada Ansar ni, tidakkah kamu redha orang-orang ini Quraisy yang baru masuk Islam waktu Fathul Mekah ni, mereka balik dengan harta-harta yang banyak, sedangkan kamu balik ke Madinah dengan Rasulullah? Nangis semua, tuan-tuan. Rasulullah tak tinggalkan mereka sampai akhir hayat, tuan-tuan. Sampai dah buka Fathul Mekah pun Nabi tak tinggal, tuan-tuan. Mekah dah ditawan pun Nabi tak duduk Mekah, tinggal Madinah, tak. Nabi balik ke Madinah dan kubur Nabi di Madinah. Sampai Imam Malik rahimahullah sebut Masjid Nabawi lebih afdal daripada Masjidil Haram. Ini pandangan Imam Malik, tuan-tuan. Tapi pandangan majoriti tak, Masjidil Haram paling afdal. Nombor 2 Masjid Nabawi, nombor 3 Masjid Al-Aqsa. Jadi tuan-tuan, Nabi tak tinggal dia apa. Sampai Nabi sebut, semoga Allah merahmati Ansar, rahimahallahul Ansar wa abnal Ansar. Moga Allah Taala rahmati orang Ansar ni, depa semua ni. Sebab depa harap takut nanti Nabi dah berjaya, Nabi balik Mekah, tinggal depa nak berhadapan dengan Yahudi ni. Jadi Nabi sebut moga Allah rahmati Ansar, anak kepada anak Ansar. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi tersenyum mendengar seraya menjawab. Nabi senyum. Tidak sama sekali. Arab kata kalla, tuan-tuan. Kalla saufa ta'lamun. Kalla tu maksudnya tidak sama sekali. Darah kalian adalah darahku. Sama ada hidup dan mati, aku tetap bersama kalian. Darah kamu sama dengan darahku. Nabi sayang, tuan-tuan. Aku akan melawan siapa yang akan melawan kalian lawan, dan aku akan berdamai dengan siapa juga yang kalian berdamai. Jadi Nabi setia sungguh, tuan-tuan. Ini kita panggil kesetiaan, tuan-tuan. Kesetiaan kepada janji, tuan-tuan. Baik. Setelah berunding mengenai syarat-syarat berhubung dengan kesetiaan itu berakhir, maka mereka yang hadir sebulat suara mengesahkannya. Jadi dah bincang semua tadi. Bab saya sebut tadi, isi kandung apa? Janji Aqabah yang kedua tadi tu, taat pada Nabi, belanja, bela Nabi dan sebagainya. Tiba-tiba bangun 2 orang yang memeluk Islam pada peringkat awal dalam tahun ke-11 dan tahun ke-12. Lalu mengingatkan mereka bahawa langkah genting yang mereka janjikan itu hendaklah difahami dengan bersungguh-sungguh. Akan segala akibat bakal dihadapi dengan bersedia berkorban sebagai dijangka. 2 orang ni masuk Islam dah. Nanti disebut nama. 2 orang ni bukan tak mau, tapi nak bagi tahu ni janji ni berat. Ni bukan janji main-main ni. Kena taat pada Nabi, susah senang. Belanja harta jangan boros, susah ke senang. Jadi kena bela Nabi. Ini benda yang sukar, dan kita kena meninggalkan sekutu kita daripada Yahudi. Jadi kata ingat betul-betul ini benda yang berat. Dia kata apa? Kita tengok. Antaranya dalam keadaan ini, nama dia seorang Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Nama dia Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Ni Islam pada tahun ke-11. Dia masuk Islam dululah. Dia kata apa? Wahai kamu orang Khazraj. Tuan-tuan tahu Ansar ni ada 2 kan? Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni pun macam tadi juga, tuan-tuan, adik-beradik. Aus dan Khazraj 2 beradik kat atas tu. Jadi keturunan Aus ni berkembang biak jadi ramai.
keturunan Khazraj berkembang biak jadi ramai. Tapi masing-masing bangga dengan Tok Wan. Kami bangga Tok Wan kami Aus, yang ni bangga dengan Tok Wan kami Khazraj. Padahal dua tu adik-beradik. Boleh tuan-tuan no? Macam kita di Malaysia, kita ada Melayu Banjar, kita ada Banjar, ada Melayu, ada Kedah, ada Pulau Pinang, ada Melayu Pulau Pinang, ada Melayu Kedah, Melayu Terengganu, ada Melayu Kelantan. Ni semua Melayu tuan-tuan. Semua Melayu. Baik. Menurut kajian antara yang dah lama Kelantan tu, katanya dah berapa puluh ribu tahun 30,000 tahun kot. Lama dah. Ada kajian kata 70,000 tahun. Lama dah kerajaan Melayu di kawasan ni. Itulah kajian yang paling latest dan yang paling tepat. Kerajaan Melayu di sini dah lama dah tuan-tuan. Kemudian kita ada suku lain. Melayu, selain daripada Melayu ada Banjar. Ada suku Melayu, suku Melayu. Ada suku Banjar, ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku macam-macam lah kan. Tuan-tuan, pasal apa kita di sini kita panggil Melayu tuan-tuan? Sebab kerana dominan tuan-tuan. Dominan. Dulu kerajaan Melayu Jambi sangat dominan. Dikenal di seluruh dunia. Maka di Kepulauan Melayu ni kita panggil Kepulauan Melayu. Boleh Padahal ada Banjar, ada Jawa, ada Minang, ada Bugis. Tapi disebabkan terlalu sinonimnya kerajaan Melayu Jambi, seluruh dunia panggil kawasan ni Kesultanan Melayu. Dan dia punya apa? Orang panggil apa? Dia punya dominan tu sampai hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada orang Banjar bukan? Banjar? Mak? Mak ayah. Imam Banjar bukan? Kalau ada orang Banjar sekarang, dia jumpa dengan orang India. Orang India panggil dia Melayu ke Banjar ke? Panggil Melayu. Dia tak? Jawa, kalau jumpa orang Amerika tak panggil Jawa, orang panggil Melayu. Sangat dominan tuan-tuan. Boleh lah. Kad penalan tuan-tuan, Melayu kan? Dia tak tulis Banjar, dia tak tulis Jawa. Kemudian tuan-tuan, wahai kaum Khazraj, fahamkanlah kamu keistimewaan sepakatan ini yang kamu sama-sama setuju. Faham betul-betul ni. Ni benda bukan main-main. Bai'ah tuan-tuan, bai'ah ni betul-betul janji setia. Tengok betul-betul ni. Takut depa tak faham betul-betul tuan-tuan. Baik, kemudian kamu sebenarnya telah bersumpah menyerah segala-galanya untuk berjuang dalam apa cara pun. Makna ni yang kita bai'ah Aqabah ni, kita dah bersumpah setia untuk mengorbankan segala-galanya. Kalau kamu bimbang risiko tentang harta kamu dan nyawa kamu yang berharga dalam bahaya, tinggalkan saja dia berseorangan. Bukan dia tak percaya pada Nabi tuan-tuan, tapi dia nak tengok betul ke depa ni apa? Sungguh-sungguh ke main bai'ah aja. Dia nak tanya ni, kalau rasa tak boleh biar pada Nabi berseorangan. Dan Nabi ni mustahil tidak ada bantuan, ada bantuan daripada Allah. Dia nak ingat pada ni yang hak berjanji dengan Nabi ni, yang 70 ni. Sebab apabila selepas pengakuan kamu ingkar, maka kamu akan menjatuhkan maruah diri kamu sendiri dunia akhirat. Sebab kalau kamu dah berjanji, kemudian kamu mungkir, jatuh maruah kamu dunia akhirat. Kemudian, tetapi kalau kamu fikir boleh melaksanakan apa yang dikerahkan sekalipun, kehilangan harta dan nyawa berharga demi tanggungjawab berat ini, maka aku bersumpah dengan nama Allah bahawa kejayaan menanti kamu di dunia di akhirat. Nampak tak? Dia tak percaya, dia nak bagi tahu. Ni perhati sungguh-sungguh ni, kita perlu korban harta, jiwa dan raga. Kalau tak boleh, tak apa, biarkan Nabi SAW, Allah Ta'ala akan tolong dia. Tapi kalau kamu rasa kamu boleh bertanggungjawab, laksanakan tanggungjawab ni, nampak? Aku bersumpah dengan nama Allah, kejayaan dunia di akhirat bagi kamu. Ini bagus. Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Ini sesuai dengan ayat Quran. Kita duk baca, ustaz-ustaz pun duk baca selalu. Surah At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'mini anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala dah beli. Bisa dengar kan? Selalu ustaz-ustaz baca ceramah-ceramah baca. Allah Ta'ala dah membeli daripada orang Islam. Beli apa? Allah Ta'ala beli kita apa? Pertama, anfusahum, jiwa raga kita Allah Ta'ala beli. Wa amwalahum, harta benda kita. Apa yang Allah Ta'ala bayar pada kita? Ini bahasa tuan-tuan. Bahasa supaya kita faham.
kita menggadaikan jiwa dan harta kita, apa bayaran yang Allah Ta'ala bagi? Kalau kita jual beli, kita dapat duit, betul tak? Tapi yang ni bi'anna lahumul jannah, ganti dia syurga. Allah Ta'ala beli jiwa kita, harta kita, segala masa kita, tuan-tuan, dengan balasan syurga di akhirat. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Itulah janji yang Allah Ta'ala janji ni yang benar, bukan dalam Qurannya. Dalam Taurat pun Allah Ta'ala sebut benda yang sama, dalam Zabur pun sebut benda yang sama, dalam Quran pun sebut benda yang sama. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah janji Allah. Dan tuan-tuan pun tahu cerita banyak kan, apa, kita baca surah Yasin kan, Habibun Najjar tu kan, apa, cerita panjang kan, Habibun Najjar tu kan, yang dia mati dah sekali kan, dia berdakwah, orang tak terima. Tapi dia ni Habibun Najjar ni, dia tukang kayu. Nama dia Habib Najjar tu, tukang kayu. Dia terima dakwah Nabi dan dia pergi dakwah kan. Lalu dia berpijak dia sampai terkeluar isi perut dia dan mati dia. Cerita dalam surah Yasin tu. Wajah arjulum min aqsal madinati yas'a, macam mana? Saya lupa ayat dia. Itu ayat dia. Telah datang seorang lelaki daripada penduduk dalaman kampung, orang biasa tuan-tuan. Tapi dia terima. Dia terima Islam dan dia mati, tuan-tuan. Nampak tak? Orang yang berjuang dengan Nabi Isa kan, Hawariyun tu 12 tu semua mati teruk, tuan-tuan. Ada yang dimasak dalam kawah minyak, kawah tu masak dalam tu. Ada yang kena siat kulit, tinggal tulang, hidup-hidup, tuan-tuan. Dia tak bunuh, tapi dia buang, tuan-tuan, punya isi ni biar tinggal tulang. Sakit tak tahu nak kata, biar mati. Ada yang kena salib, ada yang kena tanam kerat kepala, terbelah. Pelik-pelik lah, tuan-tuan. Pelik-pelik. Tuan-tuan, ini Quran sebut. Janji ni bukan janji di dalam Quran, janji pada dulu lagi. Taurat, Zabur, Injil macam tu lah. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapa yang menunaikan janji dia. Ini janji ni. Ini kita pun sama, tuan-tuan. Kita Islam, kita berjanji nak taat pada Allah dan Rasul, bela agama Allah selagi mana hayat kita ada, tuan-tuan. Siapa man aufa bi ahdihi minallah, siapa yang menunaikan janji dia tak kepada Allah, ditunaikan janji dia, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih, maka dia kena bergembiralah dengan bai'ah yang dia telah laksanakan. Ni bergembiralah bai'ah yang dia laksanakan. Wa dzalika huwal fawzul azim, itulah kejayaan yang sebesar-besarnya. Baik, kejayaan yang paling agung. Mereka menjawab. Baik, ini kata orang Ansar jawab balik. Wa Khazraj, kami sudah menimbang semasak-masaknya pengorbanan harta dan nyawa berharga, tetapi kami masih menyerah jiwa raga untuk baginda. Dah fikirlah, tapi tetap juga kami buat keputusan, kami bersedia menyerahkan jiwa kami untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah hadiah sekiranya kami patuh kepada segala syarat perjanjian ini? Dia bertanya. Apa balasan yang kami dapat dengan taatnya kami taat pada perjanjian ni lah? Apa ganjarannya? Apa balasannya? Maka Nabi SAW menjawab, syurga menantimu. Itu kita sebut bi anna lahumul jannah tu, dengan gantian syurga. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah sebut, tidak ada istilah rehat kan, kecuali lah setelah kita mati ya. Macam itulah lebih kurang makna dia. Tak ada kerehatan. Masa rehat ni tak ada. Bila rehat, mati nanti. Selagi mana hidup, banyakkanlah beramal. Baru ni jadi isu apa? Pak Sumit, tahu Pak Sumit? Ada hamba Allah tu hentam Pak Sumit lah, ada komen Pak Sumit lah, fahaman yang teruk. Tuan-tuan kenal Pak Sumit? Orang Kedah tu. Pak Sumit ni orang yang jumpa dia, saya tak pernah jumpa, tapi banyak ulama pernah jumpa dia, kata dia wali, wallahualam. Tapi Pak Sumit ni dia khatam Quran, orang yang pernah berziarah dia lah, rajin baca Quran. Sehari 10 juzuk, 3 hari khatam. Lalu ni dia dah uzur, dia khatam 6 hari sekali. 6 hari sekali khatam. Puasa sepanjang tahun jadi isu juga. Boleh ke puasa sepanjang tahun? Tak puasa sepanjang tahun, puasa aja, kecuali hari yang tak boleh puasa. Dia khilaf dengan ulama. Dia khilaf. Sebahagian ulama kata boleh, sebahagian ulama kata tak boleh. Sebab puasa yang paling bagus puasa Daud. Ini menurut sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan yang mengharamkan puasa sepanjang tahun. Malah ada riwayat mengatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha puasa sepanjang tahun.
Katanya Imam Nawawi rahimahullah juga banyak yang puasa. Itu khilaf tuan-tuan. Puasa sepanjang tahun ni dia puasa tak berhenti kecuali hari yang tak boleh puasa ya. Itu khilaf di kalangan ulama. Itu pun ada orang jadi isu. Mana khilaf tuan-tuan? Betul tak? Kita nak kata haram apa dalil, mana ada dalil pun. Betul tak? Melainkan pendapat juga. Baik. Kita tak boleh menetapkan satu ibadah, betul tak? Melainkan dengan dalil. Kita juga tak boleh mengharamkan mana-mana ibadah tanpa dalil. Betul tak kan? Sama. Tak boleh menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil. Perlu pada ijtihad. Ijtihad khilaf tuan-tuan. Ijtihad akan menghasilkan khilaf. Macam kita tuan-tuan, macam bab makan tuan-tuan. Dalam bab makan, pandangan mazhab Syafi'i dan majoriti ulama sekali mana apa? Selagi mana tidak ada dalil halal. Tak ada dalil halal. Tapi pandangan dalam mazhab Hanafi, kalau tak ada dalil kata halal tak boleh. Dia terbalik. Kita punya pegangan jumhur, kalau tak ada dalil mengatakan haram boleh makan. Selagi benda tu tak ada dalil kata haram boleh makan. Udang, sotong, betul tak? Tak ada dalil kata haram boleh makan. Dan ada dalil umum kan, boleh makan had lautnya. Mazhab Hanafi dia tak makan sotong, dia tak makan udang. Tentang pergi hotel, duduk dengan geng-geng mazhab Hanafi kan, makan mi ada sotong, ada ketam, ada udang, mengamuk dia tuan-tuan. Hadza haram, mengamuk. Pasal pegangan dia selagi mana tidak ada dalil kata halal maka haram. Ini khilaf. Betul tak? Bukan isu yang perlu kita perdebatkan ya di YouTube. Jadi tuan-tuan, Pak Sumit tuan tengok hidup dia. Hidup dia dengan ibadah tuan-tuan. Nampak tak? Hidup dengan ibadah. Nampak selagi mana ada nyawa, selagi itu dia beribadah. Tuan-tuan, bila nak rehat mati nanti tuan-tuan. Apa ganjaran dia? Syurga. Kemudian meminta baginda menghulurkan tangan, serentak pula mereka menghulurkan tangan lalu menyatakan kesetiaan ni. Bai'ah tuan, bai'ah, salam, bai'ah. Hanya ketika itu As'ad bin Zurarah insaf bahawa kesediaan orang ramai berkorban untuk jalan Allah. Timbul keinsafan ni. As'ad bin Zurarah. Maksudnya mereka ramai-ramai dah bersedia sungguh nak berkorban jiwa dan raga. Baik, kita tengok. Menurut riwayat Jabir bin Abdullah Al-Bajali, katanya, apabila kami mula menyatakan kesetiaan kepada Nabi SAW, As'ad bin Zurarah bangun dan bercakap. As'ad bangun dan dia bercakap. As'ad ni Islam pada tahun yang ke-12. Dia kata apa? Bertenanglah wahai orang-orang Yathrib. Orang Madinah lah. Yathrib kan Madinah. Bertenang dulu, bertenang. Janji ni berat ni, bertenang dulu. Kami belum pun lagi meneliti dengan lebih lanjut kecuali kepercayaan yang mendalam terhadap Nabi SAW. Jadi dia kata kita ni dah yakin sungguh dah Nabi ni adalah pesuruh Allah, tapi kita tak teliti lagi ni janji ni. Janji ni berat ni. Yang 6 tadi itulah. Ketika yakin bahawa perkara yang terlibat dengan baginda ialah melepaskan daripada orang kafir Arab dengan mempertaruhkan nyawa dalam bahaya. Jadi dia kata kita bela Nabi untuk selamatkan Nabi SAW daripada Arab Quraisy itu. Betul tak? Tapi kita kena korbankan jiwa kita, sedangkan kita tak ada musuh pun dengan Quraisy itu. Gitulah makna dia tuan-tuan. Kemudian sekiranya kamu tetap dengan perjuangan ini berpegang teguh dan hadiahnya adalah dalam tangan Allah, tetapi kamu diselembungi, takut saya ingatkan kamu agar tinggalkan segera, dan cara ini Allah akan beri ampun. Jadi dia kata kalau kamu boleh taat, pahala dia dalam tangan Allah. Tangan macam mana nak hurai ni tuan-tuan. Dan kalau kamu tak boleh, kamu tinggalkanlah supaya mendapat pengampunan. Betul tak? Kalau takut, tinggalkanlah janji inilah, semoga mendapat keampunan Allah. Baik tuan-tuan, tangan Allah tuan-tuan, dia sebut tangan Allah. Bila sebut tangan Allah ni makna dia tangan ke tuan-tuan? Ya bukan? Bukan makna tangan tuan-tuan. Tangan Allah, wajah Allah dan sebagainya tuan-tuan. Jangan kita faham anggota yang bersambung tuan-tuan. Itu bahasa Arab. Dia sebut dalam tangan Allah, maknanya dalam kekuasaan Allah, dalam tangan Allah. Bahasa tuan-tuan, majaz, itu majaz. Panggil majaz, alaqah dia sababiyah. Sebab tu saya ada seorang kawan saya, dia ada PhD tuan-tuan. Hebatlah. Tapi belum viva lagi, dalam nak viva lah, tapi tesis dia siap dah.
Dia kata Allah Ta'ala duduk atas arash. Kawan saya ni lah duduk atas arash. Kita duduk sini, Allah ada atas arash. PhD tuan-tuan. Saya pun, tapi dia tanya saya soalan. Dan dia juga kata Allah ada tangan. Allah ada tangan, Allah Ta'ala ada wajah, Allah Ta'ala ada sungguh. Cuma tak sama, tapi ada sungguh. Tak apa. Dia tanya saya soalan. Boleh sikit lagi boleh tak? Boleh ya? Sikit lagi boleh. Saya habis ni ya. Azan kot tu, kena azan tak? Boleh sikit lagi boleh. Saya habis ni ya. Tanya saya, dia kata boleh tak Allah Ta'ala menggunakan makhluk dia? Kalau kita boleh naik motor kan, kita menggunakan motor, kita boleh menggunakan pen, kita boleh menggunakan rumah, kita boleh menggunakan basikal. Boleh tak Allah menggunakan makhluk dia? Makna dia apa? Boleh tak Allah Ta'ala duduk atas arash? Arash kan makhluk dia. Kalau kita boleh duduk atas kuda, takkan Allah tak boleh duduk atas arash? Andai akal tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Boleh tak Allah Ta'ala nak duduk atas arash? So what? So what? Dia nak duduk. Kita pun boleh duduk atas motor, takkan Allah Ta'ala tak boleh duduk atas arash? Allah ada tangan. Tangan sungguh dia kata. Tangan dia kata, memang tangan. Saya kata kat dia, ni PhD ni tuan-tuan, jangan main-main PhD. Tapi tuan-tuan janganlah terpengaruh dengan PhD. PhD ni bagus, susah nak dapat. Tapi PhD ni dia khusus pada satu benda. Bukanlah mana ada orang satu PhD ni jadi doktor serba tahu. Tak. Ada je yang ada PhD merepet. Ada je tuan-tuan. Bukan tak ada. Ada je. Saya duduk mesti saya tahu kan tuan-tuan, universiti kan. Ada PhD Syiah pun ada. PhD Syiah, Haprak kan ada. PhD liberal ada. PhD liberal. PhD anti hadis ada. Macam-macam PhD tuan-tuan ingat, bila PhD akidah ahli sunnah dia paling kuat. No, ada PhD macam-macam jenis pun ada tuan-tuan. Saya tak nafi ada PhD ni bagus tuan-tuan, sebab nak buat kajian mendalam. Tapi dia bukanlah penentu akidah ahli sunnah paling pekat tak. Perlu pada talaqi, tengok banyak pandangan ulama. Nah. Baik tuan-tuan, kita pun dah isyak tuan-tuan. Saya nak jawab tapi tak ada tuan-tuan. So lepas bulan puasa lah ke macam mana tuan-tuan? Ni bulan puasa macam mana? Saya tak ada jadual. Ada ke tak ada? Tak ada jadual lagi. Saya tengok jadual dalam grup tu lah. Baik. Jadi kita puasa lah bulan ni, betul tak? Kita bertemu dah, betul tak? Kita lepas ni bulan puasa. Saya tunggu jadual lah daripada pihak dalam grup WhatsApp tu kan. Kok ada lah. Sikit je seminit je saya jawab lah. Saya kata kat kawan saya macam ni lah. Saya kata kat dia, saya nak tanya hang lah. Hang tanya boleh tak Allah Ta'ala duduk atas arash? Saya nak tanya balik. Boleh tak Allah Ta'ala makan di restoran? Soalan saya. Boleh tak Allah Ta'ala duduk lepak dalam banglo? Boleh tak Allah Ta'ala naik motor wayang suku? Boleh tak Allah Ta'ala tengok panggung wayang? Saya tanya ada soalan. Maka boleh tak Allah Ta'ala makan nasi? Saya tanya, boleh tak? Han jawab, boleh tak Allah makan nasi? Dia tercengang tuan-tuan. Dia tak boleh nak jawab. Saya kata dalam Quran kata wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahui Allah Ta'ala ni maha kaya lagi maha terpuji. Allah kaya, tidak memerlukan arash, tidak memerlukan kursi, tidak memerlukan ibadah kita, tidak memerlukan ruang dan tempat. Tiba-tiba hang kata Allah Ta'ala gunakan makhluk dia. Ni apa ni? Faham tak? Kita kata Allah Ta'ala gunakan makhluk dia. Ini menunjukkan Allah Ta'ala iftiqar. Perlu pada makhluk. Tak layak kita mensifati Allah dengan menggunakan makhluk dia. Ini tak layak tuan-tuan. Tak layak. PhD boleh sebut lagu tu. Kemudian dia kata tangan-tangan sungguh, semua sungguh-sungguh, tangan sungguh, muka sungguh. Saya kata dalam Quran sebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Allah. Betul tak? Kekallah wajah Allah yang maha mulia. Saya nak tanya, jadi wajah Allah je kekal. Tangan binasa, kaki binasa. Saya dalam ayat ni sebut kullu man alaiha fan. Betul tak? Semua binasa kecuali wajah Allah. Jawab. Tak boleh jawab agak tuan-tuan. Kita ni kalau nak kata tangan, wajah tuan-tuan, stop tuan-tuan. Kalau sebut pada manusia tangan, wajah ini anggota, betul tak? Juzuk yang bersambung. Bila sebut pada Allah bukan makna anggota, makna dia sifat, betul tak? Sebagian ulama takwil sifat qudrah, sifat ni. Sebagian ulama tak takwil, dia panggil sifat wajah, sifat tangan, betul tak? Tapi bukan juzuk-juzuk anggota yang bersambung macam kita, anggota yang bersambung. Baik tuan-tuan, cukup. InsyaAllah tuan-tuan akan datang kita sambung
dalam hubungan ikrar, dalam hubungan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an Muhammad wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahrum wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.